Kontan ini mengingatkan aku kepada suatu kisah ketika umurku 19 tahun. Buat pertama kalinya, aku berjauhan daripada keluarga untuk bekerja sambil menunggu keputusan peperiksaan STPM. Berbekalkan sedikit wang, aku bertawakal menjejakkan kaki ke Pulau Pinang bersama seorang sahabat karibku, Ana, untuk bekerja di sebuah kilang elektronik. Di situlah kami kenal seorang kakak bernama Sarina. Kelihatannya, dia sudah banyak pengalaman kerja kilang di pulau industri itu. Sarina, si gadis kenit yang sangat ramah dan mudah mesra. Kerana kemesraan itulah, aku dan sahabatku tidak berkira wang ringgit yang tak seberapa tatkala Sarina meminta pinjam. Gaji bulan pertama dipinjamnya. Katanya sekejap saja. Sehari demi sehari menunggu, masih belum nampak gaya dia mahu membayar. Ramadan tiba. Kami kehabisan wang sehingga tidak mampu membeli makanan untuk bersahur. Tiba waktu kerja shift malam, kami tidak ke kantin. Cuma berehat di surau. Hatiku sebal. Aku memikirkan bagaimana hendak menjalani puasa tanpa sahur dan tanpa seringgit pun untuk berbuka. Tidak tergamak ku mengadu kepada keluarga. Memikirkan nenekku yang uzur serta adik-adikku yang masih bersekolah. Seorang rakan menghulur kuih, tetapi aku menolak kerana segan. Ku senyum kepadanya. Namun hatiku sedih mengenang nasib. Bercampur geram mengingat Sarina. Usai berniat puasa dan solat subuh, ku teruskan bekerja dengan fikiran kusut. Jam 7 pagi, shift malam berakhir. Pas kilang sedia menunggu. Aku pulang ke asrama dengan kepala kosong. Kalau boleh, aku mahu tidur saja seharian itu tanpa fikir apa-apa. Menjelang petang, mataku tidak boleh lelap lagi. Di dapur, kedengaran rakan serumah sedang memasak juadah berbuka. Aku ke bilik mandi. Perut mula sakit. Tanda sudah masuk angin. Di bilik air, aku menangis semahu-mahunya. Kali ini terasa susahnya. Hingga ke tahap kebuluh begini. Perik hati aku menerimanya. Tubuhku terasa lemah dan menggigil. Sebaik terlihat kelibat Sarina masuk ke rumah, aku mendapatkannya. Sarina masih berdolak-dalik tentang duit yang dipinjamnya. Aku menjadi hilang sabar dan mengungkit semuanya. Dia menggunakan barang-barang pribadiku dengan bebas. Terlanjur sama-sama cari makan. Kami berkongsi beli bahan dan masak bersama. Tapi Sarina selalu ketepikan dan bungkus sebahagian masakan untuk teman lelakinya. Pertengkaran dengan Sarina menjadi buntu. Aku meninggalkannya dan termenung di balkoni rumah teres yang menjadi asrama pekerja itu. Waktu berbuka puasa semakin hampir. Dalam kesedihan melihat langit senja itu, aku tak tahu hendak berbuka dengan apa. Seorang rakan serumah mempelawak aku berbuka bersama mereka. Namun ku tolak kerana segan. Setelah didesak, ku gagahi juga menjamah sedikit, mengalas perut. Aku rasa malu dengan keadaan yang daif begitu. Sarina akhirnya membayar hutangnya walaupun tidak lunas semuanya. Selepas itu, dia menghilang entah ke mana.
keadaanku yang terdesak oleh kemelut wang yang menghimpit, seorang kawan memberi cadangan. Katanya, dia memegang buku akaun bank yang masih ada lebihan wang beasiswa yang diserahkan oleh pihak sekolah selepas tamat peperiksaan. Mendengarkan itu, aku dan Ana terus berkira-kira untuk balik kampung dan mengambil buku akaun beasiswa di pejabat sekolah. Berbekal wang yang masih ada, kami pulang ke Kedah dengan harapan yang tinggi. Sesampai di sekolah, kami menapak ke pejabat dan memaklumkan hasrat kedatangan kepada seorang kerani. Katanya kami perlu berjumpa dengan seorang guru kanan di pejabatnya. Kukira guru itu kenal siapa aku kerana kecemerlanganku semasa bersekolah sehingga menjulang nama sekolah ke peringkat kebangsaan. Guru itu pernah berucap dengan bangga tentang kejayaanku mengharumkan nama sekolah semasa aku belajar di situ. Aku menjangkakan keramahan daripada guru tersebut. Begitulah aku berandaian dengan indahnya. Ku ketuk pintu dan memberi salam. Ya, ada apa awak nak jumpa saya? Guru itu bertanya dengan wajah serius. Kami datang nak minta buku akaun beasiswa, cikgu. Jawabku polos. Kenapa pula saya kena bagi buku akaun tu pada awak? Sekolah kena simpan buku tu. Wajahnya masih serius. Ada kawan saya dari sekolah lain dah dapat buku akaun lepas habis STPM. Jawabku gementar. Guru itu mengerutkan keningnya dan memandang tepat ke arah kami berdua. Buku akaun tu sekolah tak boleh serah selagi awak belum berhenti sekolah. Sekarang keputusan STPM awak belum keluar. Belum diberi sijil berhenti sekolah. Bermakna awak masih lagi pelajar sekolah ini. Jadi saya tak boleh serah buku akaun kepada awak. Faham? Jelasnya. Aku diam. Aku faham setiap butir kata-katanya. Dan aku terima dan akur. Walaupun kecewa, aku tidak ada apa-apa untuk diajukan lagi. Dan bersedia untuk bangun dan pulang. Awak nak buat apa dengan duit beasiswa tu? Tiba-tiba terpacul soalan daripada guru tersebut. Kami baru bekerja di Pulau Pinang dan perlukan duit belanja sementara tunggu gaji. Jawabku tanpa berselindung. Oh, kerja kilang. Terlihat segaris senyuman sinis di bibirnya. Lalu menyambung. Saya tahu sangatlah akal budak-budak kilang macam awak. Pergi kerja di Pulau Pinang berseronok. Dapat duit, enjoy. Telingaku berdesing. Mukaku terasa panas, seakan darah meluru naik ke muka. Begitu sekali dia memandang rendah kepada kami. Aku faham, aku belum boleh mengambil buku tersebut. Tetapi patutkah aku dihina dengan kata-kata yang begitu rendah? Aku teringat saat kesusahanku mencari rezeki sampai kena ikat perut. Tak pernah aku bersuka-suka di sana. Mudahnya, dia mengungkap tuduhan melulu begitu. Ku bangun meminta diri dan melangkah keluar dari pejabat yang juga menempatkan deretan trofi serta sijil kemenangan yang diperoleh hasil kejayaanku dulu. Bukan aku mengharap diberikan keistimewaan. Cukuplah aku dilayan seperti manusia bermaruah. Bukan dihina hanya kerana aku seorang gadis pekerja kilang di Pulau Pinang. Saat aku meninggalkan gerbang sekolah itu, air mataku tumpah. Aku tak ingin jejak kaki lagi ke sekolah ini. Bergetar suaraku menahan sebab. Sabar, Lena. Ana yang juga sedih cuba menenangkanku. Kami pulang dengan rasa hampa. Sudahlah keluar belanja balik ke sekolah dalam keadaan berjatuh. Hajat pula tidak kesampaian. Malah disindir pedih. Begitu naifnya aku bertindak seperti mengemis wang sendiri. Aku terasa bodoh dengan tindakanku hari itu.
Akhirnya kami kembali ke Pulau Pinang dan berjimat wang yang ada. Rakan-rakan serumah bersepakat untuk menjalani ibadah puasa dan berbuka bersama-sama. Aku bersyukur dengan kehadiran mereka yang sangat baik dan sanggup bersusah bersama. Aku berdikit-dikit menyimpan wang hasil kerja dan akhirnya keluar daripada kesempitan. Sebenarnya aku terpaksa bekerja kilang untuk mengumpul wang kerana aku masih berhutang yuran asrama sekolah selama lebih setahun. Aku tidak pernah memohon untuk masuk asrama. Ada pihak yang mengatur agar aku tinggal di asrama supaya aku dapat fokus kepada pertandingan, memandangkan potensiku yang boleh menaikkan nama sekolah. Aku terpaksa menurut walaupun tidak mampu membayar yuran dan perbelanjaannya. Aku tidak sanggup meminta wang belanja daripada orang tuaku. Adik-adikku lebih memerlukannya. Ku yakinkan mereka bahawa aku baik-baik saja kerana ada beasiswa. Hasil bekerja selama 7 bulan, aku berjaya mengumpul wang secukupnya. Pada hari keputusan peperiksaan STPM diumumkan, aku kembali ke sekolah yang kononnya tak ingin ku jejaki itu. Aku melangsaikan yuran sekaligus dan mengambil slip keputusan dengan penuh debaran. Tahniah, lulus semua dengan 5 prinsipal. Ucap kerani pejabat sambil menyerahkan slip keputusan dan resit bayaran yuran. Hatiku terubat melihat keputusan peperiksaanku. Terbayarlah segala keperitan saat aku melalui tahun terakhir persekolahanku. Wang hasil kerja kilang jugalah yang aku gunakan untuk menyediakan keperluan untuk menyambung pelajaran di UiTM. Gembira hatiku kerana akhirnya tercapai impianku untuk masuk universiti setelah mengharungi segala pahit getir. Segala pengalaman ini membuatku lebih faham hakikat kehidupan, bahawa kejayaan itu mahal harganya. Juga, jangan berharap diri sentiasa dihargai oleh sesiapa, kerana tidak selamanya kita disukai dan dilayan baik. Namun aku percaya, setiap ujian tidak lain adalah tanda kasih sayang yang Maha Esa. Selagi diuji, bermakna diri ini masih disayangi. Terdengar bisikan mesra, kalimah keramat bermentera. Bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jemu menyebut namamu. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu. Ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir.
doa